أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya, satu dorongan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kata taat melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan sebagai hidayah taufik. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala juga memberikan kita nikmat yang pelbagai, termasuklah nikmat umur yang panjang, kesihatan yang baik, dan kita dapat menghadirkan diri ke surau menunaikan solat maghrib berjemaah. Malah kita dapat terus duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat yang dikasihi sekalian, seperti biasa pengajian kita berkaitan dengan kisah sahabat, di mana saya dah pun masuk berkaitan dengan kisah Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang juga dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dan bila disebut 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi, bukanlah bermakna 10 orang itu saja yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Malah ramai lagi sahabat-sahabat yang lain pun dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Namun sebutannya secara berasingan. Ada yang Nabi sebut secara khusus namanya, dan ramai yang Nabi sebut secara umum. Hakikatnya ramai di kalangan sahabat mereka pastinya dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, antaranya ayat yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ni kita nak lihat bahagian terakhir berkaitan dengan kisah Talha bin Ubaidillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha terlibat dengan semua peperangan yang Nabi terlibat. Ada 26 kalau tak salah peperangan yang Nabi terlibat. Setiap peperangan yang Nabi terlibat, Talha bin Ubaidillah juga turut terlibat. Dan hidup bersama dengan Nabi SAW sebagai prajurit dalam medan jihad, begitu juga dalam medan dakwah. Sentiasa bersama dengan Nabi SAW sehinggalah Nabi wafat. Dan bila Nabi wafat, dilantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menggantikan Nabi SAW. Maka Talha tetap bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, memberikan bai'ah, malah turut sama-sama
memerangi golongan yang murtad, golongan yang enggan mengeluarkan zakat, malah golongan yang mengaku sebagai nabi palsu. Ia turut berjuang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar wafat 2 tahun kemudian, atau lebih kurang tahun ke 13 Hijrah, kan 13 Hijrah, sebab Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah lebih kurang 2 tahun lebih sikit, 2 tahun lebih sedikit. Kemudian saat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sakit, Sayyidina Abu Bakar terus melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah, kerana ia tidak mahu berlaku ataupun berulang seperti mana yang telah berlaku sesudah kewafatan Nabi SAW, kerana Nabi tidak menentukan secara jelas tentang penggantinya. Maka Sayyidina Abu Bakar terus menetapkan Sayyidina Umar lah sebagai penggantinya. Dan bila naik Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar, maka Talha tetap memberikan wala kesetiaan kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah, tetap memberikan bai'ah dan turut bersama dalam usaha untuk menyebarkan dakwah, malah terlibat juga dalam peperangan-peperangan untuk meluaskan lagi jajahan Islam di zaman Sayyidina Umar, sehinggalah Sayyidina Umar wafat. Dan saat Sayyidina Umar sakit, apabila ditikam oleh Abu Lu'lu', kan, ketika menunaikan solat subuh, maka Sayyidina Umar telah pun memberikan wasiat atau mencadangkan 6 orang sahabat, 6 nama, yang mana di kalangan 6 itu hendaklah dipilih salah seorang daripadanya menjadi khalifah. Kalau Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, ia terus menetapkan, melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah yang akan menggantikannya. Tetapi saat Sayyidina Umar dalam keadaan sakit, Sayyidina Umar memberikan 6 nama untuk dipilih salah seorang daripadanya sebagai khalifah menggantikannya. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam dan juga Talha bin Ubaidillah, di mana keenam nama itu juga antara 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, kerana keenam itu memang berkelayakan. Namun Sayyidina Umar menyerahkan kepada orang ramai untuk memilih siapa yang paling layak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sesudah kewafatan Sayyidina Umar, maka dipendekkan cerita, 4 orang daripadanya menarik diri. Tinggallah Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu diambil pandangan pendapat dari kalangan orang ramai, dan ternyata setiap di kalangan 2 orang ini, iaitu Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali, ada penyokongnya. Maka telah pun dipesan oleh Sayyidina Umar sebelum wafat, sekiranya berlaku masalah dalam nak memilih, maka hendaklah Abdurrahman bin Auf memainkan peranannya untuk memilih siapa yang paling layak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Abdurrahman bin Auf yang ditugaskan untuk menentukan di antara Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali siapa yang lebih layak untuk dijadikan sebagai khalifah. Talha bin Ubaidillah tadi awal-awal dah tarik diri bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam dan juga Talha bin Ubaidillah yang tarik diri 4 orang ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam dan Talha bin Ubaidillah. Namun Abdurrahman bin Auf telah diberikan tugas untuk menentukan di antara Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali siapa yang lebih layak untuk dijadikan sebagai khalifah.
Maka Abdul Rahman bin Auf telah mengambil pandangan orang ramai, ternyata masing-masing ada penyokongnya. Lalu Abdul Rahman bin Auf terus bertanya kepada keduanya, apa yang akan dilakukan atau bersetujukah untuk dilantik menjadi khalifah. Maka Sayyidina Ali memberikan jawapan, saya akan berusaha, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik sekiranya diberikan tanggungjawab dilantik sebagai khalifah. Namun jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Umar lebih tegas lagi, saya sedia untuk dilantik. Maka akhirnya diputuskan Sayyidina Osman lah yang dilantik menjadi khalifah yang ketiga, menggantikan Sayyidina Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau Sayyidina Umar tadi menjadi khalifah lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Bermakna Sayyidina Osman mula dilantik menjadi khalifah tahun yang ke 23, 23 lebih kurang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah tetap memberikan kesetiaannya kepada Sayyidina Osman selaku khalifah. Dan dalam masa sama juga dia merupakan seorang peniaga, sehingga berjaya mengumpulkan kekayaannya yang begitu luar biasa kerana kebijaksanaannya dalam menjalankan perniagaan. Mula lepas saya dah kongsikan tentang kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidina Talha ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di akhir pemerintahan Sayyidina Osman berlaku banyak kekacauan, timbul golongan pemberontak dan sebagainya, dan akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Osman. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Sayyidina Osman dibunuh oleh golongan yang memberontak, maka orang ramai pun melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Osman. Walaupun pada mulanya Sayyidina Ali enggan kerana mengetahui tanggungjawab sebagai khalifah ketika itu sangat berat, sebab keadaan yang sudah tidak aman lagi, perlu nak menyatu padukan balik umat Islam. Berbeza dengan apa yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar dan juga di zaman Sayyidina Osman. Sebab itu di peringkat awal Sayyidina Ali enggan menerima jawatan sebagai khalifah. Tetapi oleh kerana ada desakan-desakan, malah kalaulah Sayyidina Ali enggan untuk dilantik sebagai khalifah, maka pastinya akan ada orang lain nanti yang akan dilantik. Makanya Sayyidina Ali pun menerima jawatan khalifah yang keempat menggantikan Sayyidina Osman, di mana Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah pada tahun yang ke-35. Sayyidina Osman memerintah sebagai khalifah lebih kurang 12 tahun. 12 tahun kan. Maknanya tadi Sayyidina Umar wafat tahun 23 lebih kurang kan, campurlah dengan 12 jadi 35. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, oleh kerana keadaan ketika itu tidak aman, tambahan pula muncul golongan pemberontak yang telah melakukan pembunuhan ke atas Sayyidina Osman. Dan sudah tentu mereka bimbang, takut mereka akan ditangkap lalu dikenakan hukuman qisas. Bila Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, mereka telah menyusup masuk dalam kumpulan Sayyidina Ali supaya tidak ditangkap dan dihukum. Maka ada desakan-desakan khususnya di kalangan ahli keluarga Sayyidina Osman mendesak Sayyidina Ali yang merupakan sebagai khalifah ketika itu agar segera menangkap dan menghukum mereka yang terlibat, yang bertanggungjawab dalam membunuh Sayyidina Osman. Namun ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baginya yang menjadi keutamaan adalah untuk mendamaikan
untuk menenangkan keadaan. Dan baginya bila keadaan sudah tenang, keadaan sudah aman, maka mudahlah untuk ia menangkap golongan pemberontak yang telah membunuh Saidina Osman, dan pastinya mereka akan dikenakan hukuman. Itu pada Saidina Ali. Sebab itu Saidina Ali bukanlah maknanya tidak melayan, tetapi ia yang menjadi keutamaan baginya adalah untuk mengamankan dulu keadaan, kan? Dan selepas aman barulah dia akan menangkap mereka yang terlibat. Kerana mereka yang terlibat itu telah menyusup masuk dalam kumpulannya, menjadi sukar. Kalau mereka terus melakukan pemberontakan di awal pemerintah Saidina Ali, mudah untuk dikenal pasti mereka, dan mudah juga untuk ditangkap dan seterusnya dihukum. Tapi mereka berlindung, menyusup masuk dalam kumpulan Saidina Ali, malah turut memberikan bai'ah, memberikan janji tak setia kepada Saidina Ali bin Abi Thalib. Maka di kalangan ahli keluarga Saidina Osman mendesak, kan? Antaranya adalah termasuk Muawiyah yang merupakan sepupu Saidina Osman, yang ketika itu menjadi gubernur di Syam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan sahabat ini dah apa orang kata, dah ramai yang bukan hanya duduk di Madinah, malah mereka sudah ada menjadi gubernur di Basrah, ada yang di Kufah dan sebagainya lah. Jadi mereka juga menimbul rasa tidak senang hati terhadap Saidina Ali apabila Saidina Ali melewat-lewatkan untuk menangkap mereka yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman. Maka akhirnya menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan Saidina Osman. Dan ada juga yang menyatakan antara yang kuat mendesak adalah Muawiyah. Apatah lagi Muawiyah juga sudah ada kekuatannya, pengikutnya yang begitu ramai di Syam. Malah antara yang turut mendesak dan menyokong apa yang dilakukan oleh Muawiyah adalah Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Al-Awwam, dua orang sahabat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun bila menyedari tentang bila Muawiyah nak menyerang Saidina Ali, ada dikatakan bahawa di pihak Saidina Ali ada sahabat yang bernama Ammar, kan? Ammar, di mana Ammar ini pernah disebut dalam hadis Nabi SAW, ia akan dibunuh oleh kelompok pembangkang ataupun kelompok pemberontak. Nabi pernah menyatakan kepada Ammar, kan? Dan bila hal ini diketahui oleh Zubair dan juga Talha, kan, sebab hadis Nabi pastinya benar, orang yang membunuh Ammar adalah dari kalangan pemberontak. Sedangkan Ammar di pihak Saidina Ali. Ketika itu Muawiyah nak mendesak, malah mungkin melakukan serangan untuk tujuan mendesak. Jadi Ammar di pihak Saidina Ali. Jadi bimbang-bimbang bila terbunuh Ammar, maka yang membunuhnya itu pastinya dianggap sebagai golongan pemberontak. Maka sebab itu Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair telah keluar daripada kumpulan Muawiyah, yang kemudiannya mereka pergi ke Mekah untuk memujuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi agar berbincang dan mendesak Saidina Ali supaya segera menangkap pembunuh Saidina Osman. Maka mereka berdua, yakni Talha dan juga Zubair, pergi ke Mekah, yang mana ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tinggal di Mekah, dan Sayyidatina Aisyah pun bersetuju. Lalu mereka bergerak menuju ke Basrah. Bila Sayyidina Ali mendapat tahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bergerak dari Mekah dengan tentera yang begitu ramai, yang turut dibantu oleh Talha dan juga Zubair,
maka Sayyidina Ali pun bergerak ke Basrah. Tapi Sayyidatina Aisyah, Talha dan juga Zubair yang bergerak menuju ke Basrah bukanlah tujuan untuk berperang. Sebaliknya tujuan mereka adalah untuk berbincang dan mendesak Sayyidina Ali agar segera menangkap mereka yang telah membunuh Sayyidina Uthman. Bukan tujuan untuk berperang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mereka, yakni kumpulan yang diketahui oleh Sayyidina Ali dengan kumpulan yang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sudah hampir, maka dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menjemput untuk bertemu Zubair bin Al-Awwam, kan? Maka Zubair bin Al-Awwam pun datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kemahnya, di kemah Sayyidina Ali, kan? Di mana ada riwayat menyatakan Sayyidina Ali menemui Zubair, yakni sepupunya sendiri. Bila berjumpa, lalu mereka berbincang, di mana Sayyidina Ali menyatakan betapa rindunya aku ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghayunkan pedang yang sama, mana Sayyidina Ali dengan Zubair ni rapat sebab sepupu, kan? Mengapa hari ini pedang kita bermusuhan? Seolah-olahnya ada perselisihan antara mereka berdua. Maka Sayyidina Ali bertanya lagi, wahai Zubair, ingatkah engkau pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan kita berdua lalu bertanya kepada engkau, adakah engkau mencintai Ali? Nabi bertanya kepada Zubair, adakah engkau mencintai Ali? Zubair menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin, kan? Maknanya nak menunjukkan betapa Zubair sangat mencintai sepupunya sendiri, iaitu Sayyidina Ali. Lalu Zubair, kan, bila teringat apa yang diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Zubair tunduk lalu menangis dan berkata kepada Sayyidina Ali, ya, engkau benar, hari ini adalah hari yang merupakan aku telah menzalimimu. Lalu Zubair pun beredar meninggalkan Sayyidina Ali. Tak lama kemudian Sayyidina Ali mengundang Talha untuk bertemu, dan Talha datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di mana saat Talha datang menemui Sayyidina Ali, Sayyidina Ali telah memalingkan mukanya. Lalu ia membaca surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Ayatnya agak panjang, yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum ila ta'ami ghairi nazirin inah walakin iza du'itum fadkhulu fa iza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna zalikum kana yu'zin nabiy fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima. Di mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu masuk waktu memakannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjangkan percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga ia, yakni Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, yakni balik. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah,
dan tidak boleh pula menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali bacakan ayat itu, dan ayat itu sebenarnya diturunkan berkenaan dengan Talha. Talha ni dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah sepupu. Jadi biasanya bila sepupu dia agak mesra, agak rapat sedikit lah, Jadi walaupun Aisyah radhiyallahu anha itu telah menjadi isteri Nabi, tetapi Talha ni oleh kerana sebelumnya dah mesra, mungkinlah masa kecil biasa bermain sama kan. Jadi kemesraan itu berterusan sehinggalah Aisyah radhiyallahu anha bernikah dengan Nabi, sehingga dikatakan pernah masuk ke rumah Nabi tanpa izin Nabi kan. Pernah bercakap-cakap dengan Aisyah tanpa ada tabir, sedangkan ketika itu Aisyah sudah pun menjadi isteri Nabi. Maka ayat ini diturunkan adalah tujuan untuk menegur Talha bin Ubaidillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Sayyidina Ali bacakan ayat tersebut kepada Talha, maka Sayyidina Ali pun bertanya, wahai Talha, ingatkah engkau tentang ayat ini diturunkan tentang siapa? Maka Talha pun menjawab, tentang aku kan, tentang aku. Tengok sahabat kan, ayat diturunkan berkaitan dengannya, walaupun ayat itu adalah bertujuan untuk menegur kesilapannya, tapi dia akui kan, dia akui sebab mencontohi yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah adalah untuk menegur Nabi, dan Nabi terima. Malah Nabi tetap menyampaikan ayat tersebut, walaupun bila sahabat maupun kita hari ini membaca ayat tersebut, dan bila mengetahui tentang asbabun nuzul, ianya berkaitan dengan peringatan daripada Allah Ta'ala ataupun teguran daripada Allah Ta'ala ke atas Nabi, tapi Nabi tetap menyampaikan ayat tersebut. Nak menunjukkan betapa Nabi amanah, Nabi bersifat tabligh. Begitulah juga dengan sahabat, ayat diturunkan adalah untuk menegurnya, namun sahabat tetap akui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Talha pun menyatakan tentang aku, di mana Talha pernah bercakap-cakap dengan Sayyidatina Aisyah, iaitu sepupunya tanpa tabir, dan hal itu dicemburui oleh Nabi SAW. Maknanya secara tak langsung perbuatan Talha itu telah menyakiti Nabi lah kan. Sebab itu Allah Ta'ala tegur tadi. Di mana Talha juga pernah menyatakan hasrat untuk menikahi Sayyidatina Aisyah apabila Nabi wafat. Maka turun ayat tadi kan, larangan menikahi isteri-isteri Nabi sesudah kewafatan Nabi. Sebab itu isteri-isteri Nabi disebut sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi segala orang-orang yang beriman. Jadi dihukumkan haram kan, dihukumkan haram menikahi mana-mana isteri Nabi sesudah kewafatan Nabi, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi wafat, umur Aisyah baru lebih kurang 18 tahun. 18 tahun, maknanya kalau dinisbahkan dengan orang kita masih lagi muda sangatlah kan, muda sangat kan. Tapi hukum telah jelas, tidak boleh menikahi isteri-isteri Nabi, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidina Ali meneruskan perbicaraannya, mengapa sekarang setelah Nabi wafat engkau meninggalkan isterimu di rumah lalu mengajak Aisyah berperang bersamamu kan? Ditinggalkan isteri di rumah, pergi mengajak Sayyidatina Aisyah untuk memerangi Sayyidina Ali, tapi bukanlah tujuan sebenarnya memerangi, sebaliknya nak berbincang, nak mendesak kan, agar Sayyidina Ali segera menangkap dan menghukum mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Ali. Maka pertanyaan Sayyidina Ali tadi telah
menyebabkan Talha tersentak, kan, tersentak. Lalu Talha bersetuju untuk berdamai, kan, berdamai, maknanya tidaklah terlibat di pihak Sayyidatina Aisyah, maknanya mengambil sikap berkecualikan. Tapi oleh kerana perginya ataupun Talha dan juga Zubair dilihat terlibat bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada golongan yang bila dilihat Sayyidatina Aisyah, tujuannya adalah untuk berbincang, bukan untuk berperang, kan. Lalu pihak ataupun golongan yang memberontak, yang menyelinap masuk dalam kumpulan Sayyidina Ali tidak senang, kerana kalau kedua-duanya berdamai dan mendesak Sayyidina Ali, maka akhirnya Sayyidina Ali pun akur, dan pastinya Sayyidina Ali akan menangkap mereka yang terlibat sebagai golongan pemberontak yang telah membunuh Sayyidina Osman. Maka ini menyebabkan keadaan mereka tidak selamat. Lalu mereka pun merancang untuk mengadu domba ataupun melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua-dua belah pihak akhirnya berperang, kan? Asalnya bukan tujuan untuk berperang, tetapi pihak ketiga ataupun golongan pemberontak telah menyusup masuk dalam kumpulan Sayyidina Ali, memang mereka dah ada di situ, dan sebahagiannya pula menyusup masuk dalam kumpulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka menimbulkan huru-hara sehingga akhirnya kedua-dua pihak telah tersalah sangka. Maka di pihak Sayyidina Ali menganggap yang melakukan serangan dari pihak Sayyidatina Aisyah. Di pihak Sayyidatina Aisyah menganggap yang melakukan serangan adalah dari kumpulan Sayyidina Ali. Lalu berlakulah peperangan yang dikenali sebagai Perang Jamal. Sedangkan Sayyidatina Aisyah sendiri tidak memberikan arahan sama ada suruh berperang atau sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebab apa dikenali dengan Perang Jamal? Sebab ketika itu Sayyidatina Aisyah menaiki unta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada yang mengambil kesempatan untuk merancang dan membunuh Talha dan juga Zubair. Zubair juga berjaya dibunuh, Talha juga berjaya dibunuh, kan? Di mana ada yang istilahnya memanah lah, kan, memanah ke arah Talha dan kena, ada yang mengatakan kena di bahagian kaki, dan ada juga pendapat yang menyatakan terkena di bahagian lehernya, menyebabkan Talha cedera parah dan tak lama kemudian wafat, kan. Dan sebenarnya Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, yang maksudnya orang ini sambil menunjuk ke arah Talha, termasuk yang gugur, maksudnya yang syahid. Dan barang siapa yang senang melihat orang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha. Walaupun ada yang mengatakan hadis itu Nabi ungkapkan merujuk kepada perang Uhud, di mana Talha dalam perang Uhud mendapat cedera yang begitu banyak sehingga ada menyatakan 70 luka-luka di seluruh tubuh badannya sehingga dia sendiri pingsan. Dan bila dikumpulkan mereka yang gugur, rupa-rupanya ketika itu Talha sekadar pingsan, yang kemudian Talha pun tersedar. Dan bila sedar, Nabi pun nyatakan dia adalah syahid yang hidup, kan, syahid yang hidup. Tetapi ada yang menyatakan yang dimasukkan Nabi akhirnya dia juga adalah syahid, sebab matinya dibunuh, kan, dibunuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan ini juga secara tak langsung membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23, yang bermaksud di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah,
Maka antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Maknanya Talha walaupun ia tidak gugur di medan jihad di zaman Nabi, tapi akhirnya dia gugur di kemudian hari. Ada juga sumber lain yang menyatakan bahawa Talha wafat pada hari Khamis 10 Jamadil Akhir tahun ke-36 Hijrah. Ada juga yang menyatakan bahawa ada sebatang anak panah dari arah barat yang menyucuk di bahagian lehernya. Tak tahu siapa yang panah. Lalu Talha pun berkata, Bismillah, sesungguhnya takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu ia pun wafat, kan? Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika perang Jamal, Talha dan Zubair pada awalnya berada dalam pasukan Muawiyah. Namun kemudian keduanya berundur daripada peperangan tersebut. Hal itu kerana mereka berdua melihat Ammar yang berperang di bahagian hadapan kumpulan Sayyidina Ali, dan mereka teringat kepada hadis Nabi yang berbunyi, taqtuluka al-fi'atul baghiyah, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Nabi menyatakan bahawa Ammar kelak akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Jadi Talha dan juga Zubair tak beranilah nak menyerang Sayyidina Ali sebab ada Ammar. Sebab kalau dia terlibat malah membunuh Ammar, maka dia termasuklah dalam kumpulan pemberontak yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Maka keduanya pun mengambil keputusan untuk berundur. Walaupun telah berundur, tapi golongan pemberontak yang sebenar tadi telah mengambil peluang dan memanah ke arah Talha bin Ubaidillah. Ada yang menyatakan, kalau kita baca banyak kitab-kitab maupun artikel-artikel yang menyatakan yang memanahnya adalah Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. InsyaAllah saya sambung sikit lepas nanti.
tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau baca kitab, baca buku ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan perang Jamal, memang kita akan jumpa yang menyatakan yang membunuh Talha bin Ubaidillah adalah Marwan bin Al-Hakam. Banyak kita akan jumpa. Tapi berhati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab ada kajian-kajian yang tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Sebab Marwan bin Hakam ini adalah sepupu Sayyidina Uthman. Malah di zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman telah melantiknya menjadi jurutulisnya, kan. Tapi yang kemudiannya dia macam diburuk-burukkanlah ataupun difitnah, kan. Sehingga ada yang mengatakan dialah yang telah membunuh Talha, kan. Ada juga pendapat menyatakan Marwan bin Hakam ni adalah seorang sahabat, sebab ketika Nabi wafat dia dah lahir, tapi ketika itu umurnya masih lagi kecil. Tapi ada pendapat menyatakan dia bukanlah di kalangan sahabat, maknanya dia lahir Nabi ketika itu sudah wafat. Wallahu alam. Tapi dalam hal ini kita berhati-hatilah, dan yang paling selamat kita menyatakan yang memanah Talha bin Ubaidillah adalah seseorang yang misteri, maknanya tidak diketahui siapa. Yang pastinya memang ada yang panah sehingga menyebabkan Talha terbunuh. Tapi siapa yang panah, wallahu a'lam, kan. Tak boleh nak terus kata Marwan bin Hakam, walaupun betul kalau kita rujuk dalam kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel menyatakan Marwan bin Hakam yang memanah, tapi ada kajian-kajian yang menafikanlah, sebab Marwan juga merupakan orang yang baik, malah dia sentiasa bersama dengan Sayyidina Ali. Jadi masa bila dia bunuh? Sebab ada kenyataan yang menyatakan bahawa di mana bila Sayyidina Ali dapat tahu Talha dibunuh dengan begitu kejam lah, kan, maka Sayyidina Ali memberitahu, berilah khabar kepada pembunuh Talha bahawa dia berhak atas neraka. Maknanya Sayyidina Ali mendoakan orang yang membunuh Talha itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan Marwan di pihak Sayyidina Ali, rapat dengan Sayyidina Ali. Sudah tentulah kalau Marwan yang bunuh, Sayyidina Ali pasti akan tahu. Tapi Sayyidina Ali tak tahu siapa yang membunuh, kan. Begitu juga ada riwayat yang menyatakan bila mana Sayyidina Ali diberitahu Talha terbunuh, maka Sayyidina Ali telah mendekati jenazah Talha. Lalu Sayyidina Ali turun dari kenderaannya dan mendudukkannya. Sayyidina Ali telah menyusap tanah dari wajahnya dan janggutnya, lalu memohonkan rahmat daripada Allah untuknya. Saya berdoa, kan, seandainya aku mati 20 tahun sebelumnya. Ini wallahu alam lah doanya tadi, kan. Tapi maknanya Sayyidina Ali sangat bersedih dengan kematian Talha. Ada juga riwayat yang menyatakan bahawa riwayat daripada Abu Habiban Maula Talha, katanya, aku datang menemui Ali bersama Imran bin Talha. Imran bin Talha ni anak Talha, kan. Setelah peristiwa Jamal, maka Sayyidina Ali menyambutnya dengan hangat dan menjemputnya duduk dekat dengannya. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Imran, aku berharap Allah menjadikan aku dan ayahmu termasuk orang-orang yang difirmankan Allah tentang mereka di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-47 yang berbunyi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin, dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki, sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra, serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas singgah sana masing-masing. Di mana Sayyidina Ali dan juga Talha baik, mempunyai hubungan yang sangat rapat. Bila Talha dibunuh, maka Sayyidina Ali sangat
sedih kan. Jadi yang membunuh Talha atau yang memanah Talha kan tidak diketahui siapa, maka itu adalah lebih selamatlah daripada kita terus menuduh Marwan bin Hakam. Jadi kita lebih berhati-hatilah dalam hal ini. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah kisah Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang akhirnya membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang mana walaupun setelah berlaku perang Uhud, Nabi menyatakan kalau nak lihat orang yang syahid hidup di atas muka bumi, maka lihatlah Talha. Tapi akhirnya Talha benar-benar gugur syahid dalam perang Jamal. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan kisahnya menjadi satu iktibar kepada kita semua, untuk kita jadikan semangat juang yang ada pada Talha yang sentiasa berusaha untuk menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai golongan sahabat, dan Allah Ta'ala juga meredai kita semua, insya-Allah. Akan datang kita lihat kisah sahabat yang berikutnya, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Kerana Zubair ni kalau kita lihat urutannya, namanya disebut oleh Nabi sesudah nama Talha, yakni sahabat yang ke-6. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa dan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.